Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku. Dan dalam video kali ini aku akan bercakap tentang Nike Infinity React Flyknit. Okay, sebelum kita teruskan dan lanjutkan kepada review, ada beberapa disclaimer yang aku nak bagi tahu. Kasut ini dibeli dengan duit aku sendiri. Aku tidak dibayar, aku tak ditaja oleh sesiapa. Dan video yang aku buat ataupun review yang aku buat ni adalah berdasarkan daripada pengalaman dan penggunaan aku sendiri. So, Nike Infinity React Flyknit. Sedikit introduction, iaitu marketing Nike ataupun hype Nike tentang kasut ni. Sebab apa? Nike market kasut ni sebagai kasut yang boleh mengurangkan peratusan kecederaan. Bagi aku sangat skeptikal lah. Of course, benda marketing macam ni, claim yang hype ataupun gempak macam ni adalah sesuatu yang agak mungkin boleh jadi misleading ataupun mungkin boleh jadi just marketing strategi oleh company kasut lah, bukan setakat Nike sahaja. So apa Nike buat is mereka recruit sebilangan besar pelari dan Nike supply mereka dengan dua kasut. Salah satu kasut is Nike Zoom Structure 22 dan satu lagi kasut Nike Infinity React Flyknit ni lah. Kesemua pelari ni tadi subjected kepada training plan selama 12 minggu untuk half marathon, dan pelari ni akan menggunakan kasut ni lah mengikut claim Nike tersebut lah. So Nike bekerjasama dengan British Columbia Sports Medicine Research Institution untuk menghasilkan data dan kajian mengenai kasut Zoom Structure 22 dan Infinity React. Perkara paling penting sekali dalam kajian ini ialah definisi kecederaan. Sebab diorang define injury itu sebagai 3 larian yang mereka miss berturut-turut disebabkan oleh kecederaan ataupun kesakitan yang berpunca daripada kasut. So definisi dia agak cloudy sikit di situlah, tak sure apa. So dan Nike tak reveal full paper berkenaan dengan study ini. So mereka dapati hampir 30% daripada pelari yang menggunakan Nike Zoom Structure 22 ni mengalami injury, dan hanya 14.5% pengguna Infinity React ni mengalami kecederaan. So dari situ mereka bagilah claim Infinity React ni boleh mengurangkan risiko kecederaan. Tapi itulah, adakah ini mengatakan Nike sengaja keluarkan Zoom Structure 22 sebagai kasut yang meningkatkan risiko kecederaan? Bagi aku semua ni just marketing and hype sajalah. So ini pandangan aku berkenaan dengan Nike Infinity React. Pertama sekali, harga kasut ni aku beli discounted lah, RM264. Selepas diskaun, harga asal sebenarnya ialah RM649. So harga RM264 tu aku dapat diskaun 30% off dan tambah lagi 40% pada discounted price tu lah. So untuk harga retail bagi aku agak keras lah, tak munasabah langsung lah untuk kasut macam ni. Tapi lately memang banyak sale, so aku rasa korang boleh bargain hunt lah untuk mendapatkan kasut ni pada harga yang lebih murah. Dari segi design, dari kebentuk, aku rasa kasut ni selain daripada kasut larian, dia juga boleh digunakan sebagai kasut casual jugalah, dan banyak macam-macam colorway yang ada. Colorway yang aku pilih ni agak okey lah bagi aku. Hitam, ada sedikit splash and pop di sana sini, tapi ada banyak lagi pilihan color dekat luar sana, dan aku rasa sebagai selain daripada kasut larian, dia boleh jadi kasut casual juga. Size dan fit, okey bagi aku true to size. Sebab apa? Kelebihan material dia ialah Flyknit. So Flyknit dia sangat fleksibel ataupun stretchable. Dia boleh adapt dengan kaki korang, so tak ada masalah. Mungkin ada sedikit loose dekat bahagian heel sebab dia punya material dekat heel tu tak ada banyak support sangat, tak ada banyak padding, tak ada banyak cushion. So mungkin agak sedikit loose di situ, dan dia tak ada extra eyelet untuk korang buat runner's knot dekat tali dekat kasut. So mungkin fitting agak loose sedikit, terutama di bahagian heel, dan dia punya foam pun agak berat juga. So mungkin ada risiko longgar sikit di situ. Satu amaran ataupun peringatan yang aku nak beri, dia punya bahagian midfoot tu actually bagi aku bukan sangat lah, tapi narrow yang korang boleh rasa dengan ketara lah. Sebab kalau korang tengok actually dekat dia punya heel structure ni, benda ni sebenarnya adalah
rubber TPU plastik support yang bertujuan untuk lockdown korang punya heel lah, so kaki korang tak bergeser ke kiri kanan semasa korang berlari, tapi benda tu extend sampai ke tengah kaki korang, so agak narrow dan boleh menjadi mungkin kurang sesuai kepada mereka yang berkaki lebar ataupun flat footer. Tapi aku flat footer tak ada masalah langsung pakai kasut ni. Aku ambil masa sikit untuk break in tapi tak menjadi masalah dari segi fitting. 3 sesi larian pertama aku menggunakan kasut ni, aku agak pelik sebab kaki aku sakit gila. Boleh jadi sebab sehari sebelum aku test ride Infinity ni, aku lari long run pada pace yang agak laju lah, so mungkin aku tak cukup recovery lagi menyebabkan sakit kaki. Tapi after 3 runs dalam 20 km plus, aku dah pakai kasut tu, baru mungkin dia punya structure dekat heel tu dah start lembut ataupun break in sikit, dia punya foam pun tak berapa keras, dan actually sedikit sebanyak dia start rasa lebih comfortable dan selesa pada pandangan aku lah. Dan beralih kepada dia punya upper material, bagi aku Flyknit material adalah material kegemaran aku dalam semua line up Nike. Dia sangat selesa, dia sangat breathable, so korang tak rasa panas ataupun terkuap sangat kaki dalam kasut. Dia taklah water repellent sangat, tapi at least dia cepat kering pada pandangan aku. Pada mereka yang kuat berpeluh mungkin sebab dia kain kan, material, knit material, so memang nak tak nak dia tetap akan menyerap dan menakung air, tapi at least dia punya material tak terlalu tebal dan mungkin agak sesuai untuk korang yang kuat berpeluh ataupun suka berlari dalam hujan. Sedikit kelemahan bila material Flyknit ni, dia tak ada structure tambahan untuk support, especially dekat bahagian midfoot. So korang mungkin akan encounter sedikit isu di mana dia punya fitting tu agak loose sikit di bahagian tengah lah. So untuk selesaikan masalah tu memang korang kena lacing dengan properly supaya korang dapat fit dan lockdown yang sesuai, sebab kaki korang boleh bergeser ke kiri ataupun ke kanan, especially masa turning lah. Satu benda yang aku kurang gemar dengan design language Nike ni, unnecessarily high tongue. Lidah dia tinggi, tak munasabah, tak ada function estetik langsung. Aku pun tak tahu kenapa dia menyebabkan korang kena sentiasa pakai stokin panjang lah. Aku suka pakai stokin no shoe ataupun paras ankle, so agak menyakitkan hati sikit dekat situ lah. Pelik sebab Zoomfly biasa, Zoomfly Flyknit pun Flyknit material, dia tak adalah tinggi sangat pun dia punya tang ataupun lidah macam tu. So I don't know, maybe weird choice Nike. Beralih kepada midsole, Nike menggunakan React Foam 100% pada kasut ni, dan mereka claim mereka menggunakan lebih 25% lagi React Foam berbanding dengan Epic React 2. Kalau korang belum tengok review aku, korang boleh tengok, tekan link ke atas. Dia akan menambahkan keselesaan, dan pada pendapat aku sepanjang aku menggunakan kasut ni, yes, dia comfortable, especially untuk easy recovery runs, even long runs pun aku rasa tak menjadi masalah. Aku agak selesa menggunakan kasut ni sebagai kasut long run. Kalau korang baca Sole Review punya review berkenaan dengan kasut ni, dia kata kasut ni hanya sesuai untuk pace di bawah 6 ataupun 6.5 ke bawah, which is bagi aku, pendapat peribadi aku, tak ada istilah kasut ni hanya untuk orang pace sekian-sekian. Tak ada istilah kasut ni hanya untuk pace slow sekian-sekian saja. Dia subjektif kepada orang lah. So bagi aku tak ada masalah. Maksudnya aku bawa pace MAF aku which is around 5.5, 5.45 pun actually tak ada masalah. Aku still rasa selesa. Tapi yes, one thing to note on is dia tak responsif. Maksudnya dia tak bounce, dia tak pergilah. Infinity React ni memang dia just cushion, and dia serap, dia absorb semua impact korang tu dan tak ada respon langsung lah. So tak sesuai, of course, obviously memang tak sesuai untuk speed session lah. Tapi kalau korang nak gunakan sebagai daily trainer, bagi aku tak ada masalah. React Foam is foam yang ringan dan selesa lah, protektif untuk kaki korang. Beralih ke bahagian outsole pula. So untuk Infinity React, Nike dah cover dia punya outsole fully dengan rubber. Kalau korang tengok video review Epic React 2 aku dulu, bahagian tengah ni ada sedikit expose foam lah. Aku rasa tak menjadi masalah in terms of durability ataupun ketahanan. Aku rasa 700-800 km pun mungkin boleh bertahan lah, depends on penggunaan dan juga korang punya foot strike lah kot. So secara kesimpulan, kasut ni sesuai untuk siapa? Jujur pada aku, kasut ni lebih kepada easy ataupun recovery. Bagi aku tak percaya yang
setengah kasut hanya sesuai untuk pace macam ni, dan certain kasut hanya sesuai untuk pace macam ni. Tak, it doesn't work like that lah bagi aku. Aku lebih percaya kepada effort. So aku rasa untuk Infinity React ni sesuai untuk easy to recovery effort. Dan malangnya aku rasa dia tak terlalu versatile. Apa maksud aku dengan tak terlalu versatile ni, dia lebih berat kepada easy dan recovery, tak sesuai sangat untuk dijadikan speed ataupun even steady runs pun macam ada option yang lebih baik lah. Kalau korang nak yang versatile, aku rasa mungkin Pegasus yang korang boleh bantai sebagai daily trainer. Korang nak bawa Pegasus as speed pun boleh, korang nak buat as easy pun boleh, korang nak bawa long run pun boleh, nak buat recovery pun tak jadi masalah. Ataupun yang lebih dekat lagi dengan Infinity React ialah Epic React 2. Foam lebih nipis, so ground contact lebih mantap, lebih ringan, lebih responsif, dan serba boleh lah untuk korang gunakan multi-purpose kalau korang hanya ada satu kasut saja yang korang boleh pilih. Tapi Infinity React ni bagi aku dia tambahan kepada line up kasut yang korang ada lah. So korang dah ada speed shoes, korang ada racing shoes, korang dah ada daily trainer, korang dah ada kasut untuk long run. So why not kalau korang nak invest in a easier ataupun recovery days, aku rasa Infinity React adalah pilihan yang sesuai pada harga yang berpatutan lah. Retail memang bagi aku tak logik lah, tak masuk akal lah, unless korang betul-betul minat, sebab dia pun casual friendly, agak suitable as casual shoes. Aku rasa itu saja untuk video aku buat kali ni. Kalau ini dah kali pertama korang datang ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, like, share video ni, dan jangan lupa follow aku di ruangan media sosial Instagram dan Twitter aku, supaya korang takkan miss sebarang konten-konten baru yang aku akan sentiasa upload ke dalam channel ni. Till next video, bye.